Buku yang akan saya review hari ini ialah buku bahasa Jerman tetapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. So, karya klasik yang saya maksudkan ialah buku berjudul Heidi, terbitan Bibliopress, dan penulis asal untuk buku Heidi ini ialah Johannes Spyri tetapi telah diterjemahkan oleh Sue Oshin, iaitu salah seorang booktuber Malaysia juga, ke dalam bahasa Melayu. Buku ini mengisahkan tentang Heidi, seorang anak yatim piatu yang selama ini dijaga oleh mak saudaranya iaitu Deti. Tetapi sejak Deti dipanggil untuk bekerja di bandar, dia terpaksa menghantar Heidi ke rumah datuknya dekat Banjaran Alps. Datuk Alps tinggal di puncak gunung Banjaran Alps sendirian dan jauh daripada perkampungan yang terdapat masyarakat-masyarakat lain, kerana Datuk Alps suka untuk tinggal bersendirian dan juga dia agak benci dengan kehidupan bermasyarakat dan juga orang-orang di bandar. Kenapa dia benci dengan masyarakat? Itu ada dijelaskan pada awal-awal penceritaan buku ini. So, anda harus baca untuk tahu kenapakah dia membenci dengan masyarakat di sekelilingnya. Okay, so walaupun Datuk Alps kelihatan agak dingin dan tidak suka bersosial, tetapi dia sangat menyayangi Heidi sebab itu merupakan cucu kandungnya, dan juga Heidi seorang yang periang dan juga ringan tulang, so amat disenangi oleh Datuk Alps. Walaupun kehidupan Heidi agak sederhana bersama datuknya di Banjaran Alps di perkampungan Dorfield tu, tetapi Heidi sangat gembira kerana dia dapat hidup dalam suasana yang aman dan juga pemandangan yang indah. Selain itu, dia juga dapat berkawan dengan seorang sahabat barunya iaitu Peter, seorang pengembala kambing. Mereka merupakan budak-budak yang sama umur. Setiap hari mereka akan pergi ke rumah Peter. Di sana ada Granny, iaitu nenek kepada Peter, dan juga ibu kepada Peter. Kehidupan Heidi dan juga Datuk Alps sangat bahagia sehinggalah Deti, iaitu mak saudara kepada Heidi, datang semula untuk membawa Heidi ke bandar dengan alasan untuk menyuruh Heidi belajar membaca di bandar, dan juga tujuan utamanya adalah untuk menjadi peneman kepada anak tuan sesemen iaitu majikan Deti bernama Clara. So, Clara ni seorang yang lumpuh, so dia agak sukar untuk bermain, berjalan-jalan seperti kanak-kanak yang lain. So, Tuan Sesemen berharap agar Heidi dapat menjadi peneman buat Clara. So, walaupun Heidi sangat gembira pergi ke bandar dan menjadi kawan baru kepada Clara, tetapi dalam diam Heidi masih merindui Datuk Alps dan juga Peter di perkampungannya. So, disebabkan dia terlalu rindu kepada Datuk Alps dan juga Peter, dia semakin murung dan juga tidak seriang dahulu, dan akhirnya dia didiagnosis menghidapi satu jenis penyakit iaitu tidur sambil berjalan. Itu adalah salah satu sleep disorder. So, apa yang dibuat? Tuan Sesemen pun mengambil keputusan untuk menghantar Heidi semula ke kampungnya agar Heidi sihat seperti sedia kala. So, salah satu pengajaran yang kita dapat peroleh daripada kisah Heidi ni adalah kepentingan berilmu dan juga beradab. Dalam kisah ni, walaupun Datuk Alps agak teragak-agak ataupun agak sedih untuk melepaskan Heidi ke bandar kerana dengan alasan dia takut bahawa Heidi menjadi seperti kebanyakan orang bandar yang mempunyai sikap sombong. So, walau macam mana pun, Datuk Alps tetap melepaskan Heidi ke bandar dengan harapan bahawa Heidi akan kekal dengan sikapnya yang rendah diri, periang, dan juga selain itu agar Heidi dapat menuntut ilmu untuk belajar membaca, kerana Datuk Alps tahu bahawa membaca itu adalah sesuatu yang penting buat masa depan Heidi. Seperti Deti juga, dia agak tidak menjaga perasaan Datuk Alps dengan menyatakan hasratnya untuk membawa Heidi ke bandar secara terburu-buru. Dia tidak cuba untuk memahami perasaan dan juga tidak cuba untuk memujuk Datuk Alps tentang kepentingan untuk Heidi belajar membaca dengan membawanya ke bandar.
Pengajaran yang kedua pula adalah kisah ini menekankan tentang persahabatan yang ikhlas tidak terbatas dengan waktu dan juga jarak. So walaupun Heidi telah pulang ke perkampungannya iaitu di Dorfield, tetapi itu tidak membuatkan Clara dan juga Heidi terputus hubungan, malah mereka masih lagi saling berbalas surat dan juga kekal bertanya kabar antara satu sama lain. So, pengajaran yang ketiga pula dan juga yang terakhir adalah tentang sikap tidak berputus asa akan menjamin kejayaan. So, dalam kisah Heidi ni, satu hari Clara datang untuk melawat Heidi di perkampungannya di Dorfield, dan di sana Peter dan juga Heidi tidak berputus asa untuk membantu Clara untuk berjalan semula. So, Clara pun tidak berputus asa dengan harapan kebolehannya untuk berjalan semula akan menjadi satu kejutan yang besar buat neneknya dan juga ayahnya, iaitu Tuan Sisseman. Begitu juga dengan Peter, dia berputus asa untuk belajar membaca kerana bagi dia membaca itu sangat susah. So, satu hari selepas Heidi sudah belajar membaca, dia pulang ke kampung dan dia tidak berputus asa untuk mengajar Peter membaca semula, mengajar dia satu demi satu abjad ABC. Lepas itu, dengan harapan Peter dapat membaca buku kegemaran neneknya iaitu Granny yang sudah pun buta. So, itu sesuatu nilai yang sangat berharga dan amat penting untuk kita serap dalam diri kita juga, iaitu sikap tidak mudah untuk berputus asa. Bagi saya, buku ni sangat seronok untuk dibaca dan dalam satu hari saja dapat dihabiskan kisah pendek ini. Walaupun buku ni adalah buku terjemahan yang berasal dari bahasa Jerman, tetapi buku ini diterjemahkan dengan begitu baik dan membuatkan kisah ini mudah untuk dibaca dan juga menghiburkan hati semua para pembaca. Buku ini sesuai untuk menjadi bahan bacaan sebelum tidur buat kanak-kanak dan juga sesuai juga dibaca untuk orang dewasa. Buku ini menekankan bahawa kejayaan dan juga kekayaan tidak menjamin kebahagiaan seseorang itu. Okay, so kalau anda dah baca buku ni, anda juga boleh tonton movie Heidi di Netflix sebab jalan ceritanya pun agak sama. So, itu dapat membuatkan kita satu gambaran yang lebih baik tentang kawasan-kawasan di persekitaran Banjaran Alps di Switzerland dan juga bagaimanakah Heidi itu memainkan wataknya sebagai seorang yang periang dan juga seorang yang happy-go-lucky. Dan kalau anda suka dengan konten video ini, boleh tekan like dan juga subscribe channel saya. And don't forget to turn on the notification bell to get notified for my new video.